Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Alimi bin Wan Aziz dan saya dari Bulan Sabit Merah Malaysia atau BSMMA 2 dan dari Unit Pendidikan Islam 3 Semester 3 Ambilan Jun 2020. Untuk bahagian yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana untuk membuat anduh besar. Okey, jadi apa yang kita perlukan adalah kain anduh ni. Okey, jadi kain anduh ni pada bahagian hujung ni, yang atas ni adalah puncak, bawah ni adalah tapak ataupun base, dan yang sebelah kiri dan kanan adalah hujung, dua-dua hujung. Jadi untuk membuat anduh besar, mula-mula sekali kita minta pada mangsa untuk memapah ataupun peganglah tangan yang dia sakit, bahagian yang dia sakit. Okey, macam tu. Dan seterusnya kita lalukan pada bahagian belakang tangan mangsa. Okay, lalukan pada bahagian belakang dan pastikan hujung kain tu sampai ke bahagian belakang. Okay, macam tu. Kita tarik sampai hujung ni dia keluar pada bahagian bahu yang sebelah lagi, bahu yang bertentangan. Okay, bahagian puncak ataupun atas kain segitiga tu sama ataupun selari dengan siku mangsa. Okay, seterusnya kita ambil pada bahagian yang hujung satu lagi ni, naikkan ke atas dan temukan dengan hujung yang kita letak pada awal-awal tadi. Temukan dan buat ikatan buku sila. Okay. Bila kita buat ikatan tu, kita tanya pada mangsa, adakah ikatan tu dah rasa elok dan selesa pada dia. Dah rasa macam ni? Okey. Okey, jika okey, kita teruskan dengan membuat kemasan lah. Okey, kita pastikan jari mangsa, contohnya 3 jari mangsa keluar daripada kain ni, macam ni. Dan bahagian hujung ni, pada bahagian siku, kita kemaskan, kita pusingkan dia, dan seterusnya masukkan pada bahagian kain tu untuk nampak lebih kemas. Bahagian belakang ni pun yang kita dah buat ikatan buku sila ni, kita selitkan bahagian kain tu untuk nampak lebih kemas. Bila dah selesai buat ikatan tu, kita periksa aliran darah mangsa tu dengan memicit pada bahagian kuku pada jari mangsa selama 5 saat. Okey, jadi setelah 2 saat, jika ikatan kita tu elok, anduh kita tu elok, maka warna pada kuku yang kita picit tu dia akan bertukar kepada warna asal dalam masa 2 saat. Baiklah, untuk bahagian anduh yang seterusnya adalah anduh kecil. Okay, jadi untuk kita buat anduh kecil, mula-mula sekali kain anduh tu kita perlu lipat ataupun gulung jadi macam ni. Dia jadi lebih kecil, sebab nama pun anduh kecil. Okay, jadi bila kita dah lipat ataupun gulung jadi kecil macam ni, kita buat 2 bulatan pada kain ni. Okay. Ini bulatan yang pertama, ni yang kedua. Okey, seterusnya tindihkan yang bahagian kiri tu ke atas bahagian yang kanan. Kiri bulatan ke atas kanan bulatan. Seterusnya kita masukkan pada tangan mangsa. Kita masukkan dan naikkan yang bahagian hujung tu ke atas. Okey, naikkan macam ni. Seterusnya kita minta pada mangsa tu untuk menaikkan tangan dia yang sakit tu ke arah jantung mangsa. Macam tu. Lepas tu kita ikat pada bahagian leher mangsa. Kita ikat pada bahagian leher dengan menggunakan ikatan buku sila. Seterusnya kita kemaskan sedikit, masukkan yang ikatan kita tu
bahagian belakang kain. Okay. Langkah yang seterusnya, kita tanya pada mangsa dah rasa selesa ataupun belum. So okey. Jika okey, kita periksa macam mana dengan aliran darah mangsa dengan memijit pada bahagian kuku mangsa selama 5 saat. Kita lepaskan. Selepas 2 saat, warna pada kuku tu berbalik kepada warna asal dan menunjukkan bahawa anduh tu berfungsi dengan baik dan aliran darah dapat mengalir dengan baik. Baiklah, untuk bahagian seterusnya kita beralih kepada bahagian balutan. Okay, untuk bahagian yang pertama, saya akan tunjukkan adalah balutan di bahagian kepala. Jadi jika mangsa tu mengalami kecederaan pada bahagian kulit kepala dan sebagainya, okay, langkah pertama kita perlu lipat kain segitiga tu pada bahagian base ataupun tapak sebanyak 1 inci macam ni. Okay, langkah seterusnya, kita letakkan kain tu yang bahagian tapak pada bahagian kepala mangsa dan pastikan bahagian puncak kain tu berada di tengah-tengah pada bahagian belakang. Okay, seterusnya kita tempatkan pada dahi betul-betul ukurannya atas kening mangsa dan kita minta mangsa tekan dengan 2 jari untuk pastikan kain tu tak bergerak. Okay, langkah seterusnya, kita silangkan kedua-dua hujung kain pada bahagian belakang, silangkan dan bawa ke depan dan kita kemaskan dengan ikatan buku sila. Okay, tanya pada mangsa dah rasa selesa. Okay, teruskan. Dan seterusnya, bila dah selesai bahagian hadapan ni, kita kemaskan dengan menelit lebihan-lebihan yang kita lipat tu yang kita dah ikat pada bahagian bawah kain. Okay, seterusnya kita periksa pada bahagian tepi, pastikan telinga tak tertutup di kain tu. Okay. Dan yang terakhir, kita kemaskan pada bahagian belakang. Okay, untuk bahagian belakang ni, untuk kita kemaskan bahagian puncak ni, kita perlu tekan sedikit pada atas kepala mangsa untuk pastikan kain tu tak bergerak dan sentiasa kemas. Dan seterusnya, bahagian puncak tu kita angkat dan selitkan pada bahagian belakang, pada bahagian yang bersilang di belakang. Okay, kita selitkan untuk pastikan kemas, balutan ni kemas dan tak mudah tercabut. Jadi kita dapat lihat di sini, ini adalah balutan kepala. Jadi ini bahagian hadapan, ini adalah bahagian tepi, pastikan telinga tak tertutup. Ini bahagian belakang, ini yang kita dah selitkan tadi. Ini bahagian tepi. Okay. Baiklah, untuk bahagian seterusnya saya akan menerangkan balutan, iaitu pada bahagian tangan. Okay, untuk bahagian tangan, kita memerlukan kain balutan segitiga dan kita perlu lipat kain tersebut pada bahagian base ataupun tapak, ukurannya sebanyak 1 inci. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara untuk melakukan balutan tersebut. Okay, jadi langkah yang pertama, kita minta mangsa untuk letakkan tangan yang telah cedera tu pada bahagian kain. Okay, jadi kita pastikan bahawa tangan yang diletak adalah selari dengan puncak kain segitiga dan juga pada bahagian tapak. Okay, jadi langkah yang seterusnya, kita tarik bahagian puncak kain segitiga tersebut, tarik ke bawah dan kita minta mangsa untuk pegang kain supaya tak bergerak semasa kita buat balutan. Seterusnya, kita silangkan kedua-dua belah hujung kiri dan kanan ke atas antara satu sama lain. Okey, kita silangkan. Ini yang pertama. Seterusnya, minta mangsa untuk angkat tangan. Okey, silang.
Okay, untuk bahagian yang terakhir kita kemaskan dan rapikan dengan menggunakan ikatan buku sila. Rasa selesa? Okay. Seterusnya kita kemaskan ikatan yang telah kita buat tu dengan menyelitkan bahagian lebihan tu pada bahagian ikatan yang telah kita buat. Dan yang terakhir, bahagian puncak ni yang lebihan pada bawah. Bahagian bawah ni kita selitkan pada bahagian ikatan yang telah kita buat tadi. Jadi kita selitkan dan pastikan balutan tu lunas. Okay. Jadi ni adalah hasil akhir bahagian balutan tu. Baiklah, untuk bahagian seterusnya saya akan menunjukkan cara untuk membuat balutan pada bahagian kaki. Okey, langkah yang pertama, kita letakkan kaki mangsa yang tercedera itu pada bahagian atas kain pembalut segitiga ni. Okey, jadi pastikan kaki selari dengan puncak kain dan juga pada bahagian tapak. Okey, langkah pertama, kita tarik pada bahagian puncak ni, tarik dan letak ke atas kaki, dan seterusnya kita selitkan, angkat kain ni dan selitkan pada bahagian bawah kaki sikit, masukkan. Okay. Yang ni pun angkat dan selit pada bahagian kaki, masukkan sikit. Seterusnya bawa kedua-dua hujung kain ni, silangkan kiri dan kanan. Silangkan, seterusnya kemaskan, tarik untuk kemaskan dia, tarik, seterusnya ikat pada bahagian belakang. Okey, ikat pada bahagian belakang dulu. Seterusnya kita simpulkan sikit untuk pastikan tali ini lebih tirus. Untuk mudah kita ikat, bawa ke hadapan dan kita ikat dengan ikatan buku sila. Sebutkan selesa, kita ikat dengan buku sila. Okay, seterusnya kita kemaskan balutan kita. Kita selitkan yang kita dah ikat tadi tu pada bahagian kain, selitkan, dan yang terakhir kemaskan yang selebihnya. Kita tutup bahagian balutan ni untuk nampak lebih kemas. Selitkan. Siap. Ini balutan kaki.